Saya mahu mulakan video hari ini dengan sebuah pengakuan. Inilah hakikatnya. Saya menghabiskan terlalu banyak masa bimbang bahawa saya tertinggal dari segi kehidupan, dari segi kewangan. Adakah saya telah mencapai potensi saya? Adakah saya mensia-siakan hidup saya? Dan yang lucunya, saya tahu perkara ini tak masuk akal. Sebab saya tahu, at least on paper, saya ni kira berjaya. Tetapi perasaan ini masih berlanjutan. Dan mungkin anda juga mempunyai persoalan yang serupa. Jadi hari ini, saya akan berkongsi dengan anda apa yang saya telah pelajari sepanjang beberapa tahun ini untuk mengurangkan kebimbangan awak. Dan mungkin pengetahuan ini juga akan membantu anda mencapai ketenangan jiwa. Dalam video ini, saya akan kongsikan 5 perkara yang biasanya akan menentukan sama ada anda berjaya dari segi kewangan ataupun tidak. Data tentang apa yang dikira sebagai status yang sangat bagus mungkin akan mengejutkan anda. Tetapi sebelum kita boleh bercakap tentang ukuran sebenar status kewangan anda, mari kita sembang tentang psikologi yang betul. Percayalah saya, tak ada gunanya kita bincangkan akaun bank anda jika mental kita masih terumbang-ambing. Salah satu sebab utama kita selalu terasa kewangan kita tak mantap adalah kerana kita bermain permainan status, di mana kita selalu cuba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Dalam kertas kajian Is More Always Better, A Survey on Positional Concerns, pada asasnya mengatakan bahawa jika anda memperolehi RM40,000 setahun dan anda dikelilingi oleh rakan sekerja yang berpendapatan RM50,000 setahun, kemungkinan besar anda akan berasa tidak puas hati dengan taraf hidup material anda. Namun, orang yang sama akan sangat berpuas hati jika rakan sekerjanya memperolehi RM30,000 setahun. Ini menunjukkan bahawa kita sering mengukur kejayaan kita berdasarkan orang di sekeliling kita. Tetapi itu sangat mudah sebelum internet menjadi popular. Kini internet mendedahkan kita kepada kejayaan semua orang di mana-mana sepanjang masa. Macam itu saja saya boleh menggunakan mana-mana platform media sosial untuk menunjukkan imej demi imej individu yang sekilas pandang kelihatan jauh lebih kaya daripada saya. Internet ni sangat cekap membuat anda berasa lebih miskin daripada yang sebenarnya. Dan ini pada dasarnya adalah masalah sebenar. Dalam artikel oleh Sandoval Linden, beliau mendapati bahawa pertandingan dan perbandingan secara dasarnya adalah didorong oleh ganjaran luaran. Bila awak menang dalam apa-apa saja, awak akan terasa best, high selama beberapa hari. Tetapi dengan cepat anda akan kembali terasa macam loser kerana internet sangat cekap menjatuhkan keyakinan diri awak. Untuk melepaskan diri daripada kitaran busuk ini, kita perlu membandingkan secara dalaman. Maklumat dalaman seperti menyediakan deposit rumah untuk anak-anak anda ataupun mendapatkan persaraan yang selesa ataupun perkara kecil seperti menyimpan 6 bulan wang kecemasan. Semua ini adalah maklumat intrinsik yang menawarkan perbandingan kewangan yang lebih bermakna. Dengan ini anda tidak perlu pengesahan luaran. Inilah kunci untuk mencapai ketenangan jiwa yang berkekalan. Okey, cukup ceramah psikologi ni. Mari kita sembang tentang penunjuk sebenar yang mengukur status kewangan anda. Penunjuk pertama yang menandakan kewangan anda bagus adalah anda mempunyai pekerjaan. Atau jika anda businessman, pendapatan yang stable. Itu je ke? Saya yang bergaji RM1,800 sebulan pun kira bagus ke? Graf ini adalah Employment Population Ratio. Mengikut kerajaan, ia menunjukkan jumlah penduduk berumur antara 15 dan 64 tahun yang bekerja. Maksudnya, mengikut statistik, jika anda mempunyai sumber pendapatan yang stabil, status kewangan anda sudah pun lebih baik daripada 35% ataupun kira-kira 5.5 juta orang dewasa di Malaysia yang mampu bekerja. Tetapi apa yang penting sangat tentang pekerjaan ni? Jika anda mempunyai pekerjaan, anda mempunyai pendapatan. Jika anda mempunyai pendapatan, anda mampu berjimat. Dan jika anda mempunyai sekurang-kurangnya 6 bulan wang kecemasan, status kewangan anda jauh di hadapan. Nampak macam statement yang bodoh, I know. Tetapi menurut EPF, separuh daripada rakyat Malaysia tak ada pun RM1,000 untuk kegunaan kecemasan. Yes, RM1,000. Jadi jika anda mempunyai RM1,000 chilling dalam akaun simpanan anda, tahniah, status kewangan anda secara rasminya lebih baik daripada separuh rakan senegara anda. Tetapi yang saya tahu lain kali apabila anda nampak rakan sekerja anda dengan beg LV baru ataupun budak 24 tahun beli kereta Honda, janganlah tanya kenapa mereka boleh, saya tak boleh. Secara statistiknya, ada kemungkinan besar rakan sekerja anda adalah satu daripada 2 orang yang menghabiskan setiap sen yang mereka perolehi. Sampai RM1,000 pun tak dapat nak simpan. Sebab lain penjimatan adalah penting adalah kerana ia membolehkan anda melabur. Dan jika anda melabur untuk masa hadapan, ini adalah satu lagi petanda status kewangan anda lebih baik daripada yang lain. Tapi saya tahu korang mesti nak tanya, nak melabur berapa baru kira bagus? Tahukah anda apabila anda melabur RM100 sebulan, dollar cost average ke dalam indeks S&P 500 dari umur 16 ke 65 tahun, anda akan menjadi jutawan.
So sebenarnya asalkan awak melabur RM100 sebulan dah cukup. The catch is, anda tidak akan kaya sehingga lebih kurang 60 tahun. Tetapi ini adalah ciri-ciri compounding interest. Bila start je sangat slow dan tiba-tiba anda menjadi jutawan. Oleh itu, selagi anda melabur secara konsisten sekarang, jangan risau, anda pasti akan lebih kaya daripada banyak orang pada masa tua. Berita baiknya ialah jika anda mempunyai pekerjaan, bermakna anda secara automatik mencarum kepada KWSP. Dan itu boleh dikira sebagai pelaburan untuk masa hadapan. Majikan anda mencarum 13% daripada gaji anda kepada akaun KWSP anda, manakala anda mencarum 11%. Jumlahnya 24% daripada pendapatan anda masuk ke dalam dana persaraan anda setiap bulan. Jika anda bergaji RM1,800 sebulan, itu adalah RM432 yang masuk ke dalam akaun KWSP anda. Itu adalah lebih daripada RM100 yang diperlukan untuk memulakan impian jutawan anda. Dan yang bestnya, KWSP juga melaburkan wang anda untuk anda dan memberikan dividen setiap tahun. Pada tahun 2022, KWSP mengisytiharkan kadar dividen sebanyak 5.2%. Itu lebih tinggi daripada kadar inflasi purata 3.4%. Semua ini daripada pekerjaan yang bergaji RM1,800 saja. Satu lagi tanda status kewangan anda lebih baik daripada orang lain adalah anda mempunyai rumah di bawah nama anda dan anda boleh membayar loan mortgage setiap bulan. Ahli ekonomi suka memanggil pembelian rumah sebagai akaun simpanan paksa. Bayangkan rumah anda adalah tabung simpanan. Setiap ringgit yang anda gunakan untuk membayar pinjaman perumahan akhirnya akan masuk ke dalam tabung simpanan anda. Dan apabila dah penuh, anda boleh menuntut semua wang itu sekaligus. Tak kiralah rumah anda flat cost rendah RM200,000 di sedang dalam-dalam ke? Kalau kita anggap inflasi 3% setahun, selepas 30 tahun rumah anda akan bernilai RM485,000. Dan yang bestnya, last anda masih mempunyai bumbung di atas kepala. Tetapi sekali lagi, sama macam kes compounding interest, anda tidak akan nampak kayanya sehingga anda habis membayar rumah anda 30 tahun ke depan. Dan akhirnya kita sampai ke bahagian di mana kita senang nak sembang tetapi susah nak buat. Dan itu adalah untuk mempunyai hutang yang rendah. Menurut data, hutang kad kredit telah meningkat kira-kira 21% setiap tahun sejak 2006. Pinjaman peribadi meningkat kira-kira 9.6% setiap tahun sejak 2006. Ini menunjukkan bahawa semakin ramai orang berhutang untuk melindungi gaya hidup mereka daripada kesan-kesan inflasi. Jadi ini bermakna jika anda mampu membayar bil, anda tanpa perlu berhutang setiap bulan. Status kewangan anda sudah pun jauh lebih kukuh daripada kebanyakan orang. Memang gila, I know. Tetapi itulah statistiknya. So, selepas anda mengetahui semua maklumat itu, adakah awak berasa lega? Besar kemungkinan jawapannya masih adalah tidak. Malah saya sendiri kadang-kadang berasa begitu. Dan saya perlu sentiasa mengingatkan diri saya bahawa status kewangan saya jauh lebih kukuh daripada yang saya fikirkan. Tetapi ingat, matlamatnya bukan untuk bersaing dengan orang lain. Matlamatnya adalah untuk mencapai kemenangan dalaman sendiri. Jadi, secara ringkasnya, jika anda sempat berjimat, hidup mengikut kemampuan anda, bayar bil anda tepat pada masanya, melabur secara konsisten dan pastikan hutang anda rendah, kesejahteraan kewangan anda berada di barisan hadapan sekali. Jika anda ingin memaksimumkan pelaburan anda supaya anda dapat kaya dengan lebih cepat, lihatlah video ini di mana saya bercakap tentang pelaburan pasif terbaik di Malaysia. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.